Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani shrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sambung risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in 138 pada membicarakan perkara yang diharamkan ketika haid dan nifas. Perkara yang diharamkan ketika haid dan nifas adalah 11 perkara, iaitu solat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran, duduk di dalam masjid, melintasi dalam masjid jika bimbang mengotorinya, mubasyarah iaitu bersentuhan antara pusat dan lutut atau jima', wuduk dan mandi wajib, puasa dan talaq. Semuanya haram ketika dalam keadaan haid dan nifas. Berkaitan mandi wiladah pula. Macam mana dengan mandi wiladah? Mandi wiladah berkaitan dengan mandi wiladah pula hanya diwajibkan apabila berlakunya kelahiran tanpa darah nifas. Jadi wiladah ni ataupun mandi wiladah hanya ada apabila kelahiran itu tanpa nifas, lahir dalam keadaan kering tanpa darah nifas, maka ada mandi yang dinamakan mandi wiladah. Ada mandi wiladah. Mandi wiladah tu bermaksud melahirkan. Mandi wiladah bermaksudnya mandi kerana melahirkan. Sekiranya terdapat nifas, jika lepas bersalin tadi tu keluar darah yang kita panggil darah nifas, maka selepas kelahiran, maka diharamkan untuk mandi. Diharamkan untuk mandi dengan niat mengangkat hadas. Mengangkat hadas apa? Hadas besar, ataupun kita panggil hadas wiladah. Haram. Sebab apa haram untuk mandi mengangkat hadas besar, untuk mengangkat hadas wiladah? Kenapa haram? Kerana adanya nifas setelah kelahiran. Jika adanya nifas setelah kelahiran, maka diharamkan untuk mandi. Tak boleh mandilah. Nak terangkatkan hadas, nak angkat hadas nifas, nak angkat hadas wiladah macam mana? Sedangkan darah nifas tu ada. Kalau niat nak mengangkat hadas besar, tak boleh terangkat kerana ada nifas, walaupun memang wajib mandi wiladah. Jadi tak bolehlah mandi. Kerana dalam masyarakat ada tersebar
keadaan yang mana jika selepas bersalin wajib mandi wiladah walaupun darah sedang ada, darah nifas sedang keluar. Memang betul, memang benar wajib mandi wiladah, tapi jika ada darah nifas sedang berhadas besar, macam mana nak angkat hadas? Maka waktu itu diharamkan. Habis itu bila nak mandi wiladah? Mandi wiladah boleh disekalikan dengan mandi hadas nanti, setelah kering nifas nanti. Setelah kering nifas boleh mandi, kalau nak mandi bersekalikan dengan wiladah. Sahaja aku mandi nifas serta wiladah bila kering nifas nanti. Kewajipan mandi wiladah apabila ketiadaan nifas. Sebenarnya mandi wiladah ni bila tak ada nifas, kerana keluarnya anak bermakna telah keluar mani yang menjadi salah satu perkara yang mewajibkan untuk mandi. Kerana mandi wiladah hanya ada sebenarnya apabila keluar anak tanpa darah nifas, maka wajib mandi. Mandi apa? Mandi nifas. Nifas apa tak ada darah nifas? Maka mandi itu dinamakan mandi kerana beranak, kerana melahirkan. Melahirkan anak pun kena mandi ke? Kerana anak tu berasal daripada mani. Maka keluar anak bermaksud keluar mani, maka wajib mandi. Cuma jika ada darah nifas sedang keluar, haram mandi wiladah. Jadi mandi wiladah kira macam tak ada. Kerana apabila nifas berhenti, boleh je mandi nifas, terangkat wiladah sekali. Ataupun niat secara umum, sahaja aku angkat hadas besar. Atau niat sahaja aku mandi wajib, memadai. Ya, kewajipan mandi wiladah apabila ketiadaan nifas kerana keluarnya anak bermakna telah keluar mani yang menjadi salah satu perkara yang mewajibkan untuk mandi. Semua perkara tersebut tidak diharamkan bagi wanita yang sedang berada dalam keadaan istihadah. Apa yang tak haram? Apa yang tak haram? Yang ketika istihadah, yang awal-awal tadi, apa dia? Tak haram untuk, malah wajib untuk sembahyang, puasa, masuk masjid dan sebagainya. Ketika dalam keadaan istihadah, apa sahaja yang diharamkan ketika haid dan nifas jadi tak haram. Kerana istihadah tidak menggugurkan kewajipan puasa, sembahyang dan lain-lain. Imam Al-Ghazali menganjurkan kepada mereka yang berjunub, sama ada berjunub ataupun haid ataupun nifas, untuk tidak memotong mana-mana bahagian tubuhnya seperti kuku, rambut dan sebagainya. Jangan potong ketika haid dan nifas. Kenapa ni Imam Ghazali tak bagi ni? Cuma bukannya haram, tak digalakkan. Sehinggalah mandi hadas. Lepas mandi hadas baru potong kuku, potong rambut. Walaupun tak haram, tapi Imam Ghazali mengatakan sebaiknya jangan kerat lagi rambut, kuku, bulu-bulu dan sebagainya. Ini kerana segala anggota tubuh yang tidak dimandikan apabila telah terpisah dari tubuh akan dibangkitkan dalam keadaan berhadas di akhirat nanti. Nanti dekat akhirat bila dibangkitkan, kuku-kuku, rambut-rambut yang dipotong, yang dikerat dalam keadaan berhadas, bila dibangkit dekat padang mahsyar nanti berhadas juga, maka seolah-olah bulu, kuku dan sebagainya yang dikerat ketika berhadas atau berhadas besar ataupun berhaid dan nifas tadi, dia akan tuntut, kenapa kau tak mandikan aku? Begitu kata Imam Al-Ghazali. Bagaimanapun sebagian besar ulama berbeza pendapat, mengatakan anggota tubuh yang dikembalikan pada hari kiamat nanti adalah yang ada pada ketika meninggal dunia.
ditolak oleh sebahagian besar ulama. Majoriti ulama mengatakan apabila seorangnya mati, umur berapa dia mati? Dia mati umur 30, dibangkitkan dekat padang mahsyar nanti dengan umur 30 juga. Jika umurnya 60, dibangkitkan dekat padang mahsyar nanti dengan umur 60 juga. Dimatikan umur 5 tahun, dibangkitkan dekat padang mahsyar nanti dengan umur 5 tahun juga. Dan tidak tersambung kuku rambut, maka yang telah dikerat ketika berjunub tak akan bersambung. Itu majoriti ulama. Imam Ghazali dia kata dia akan dibangkitkan kerana tak mandikan dia, tak mandikan. Okay? Tapi majoriti ulama mengatakan tak ada pun gitu. Kalau mati macam ni, macam tu lah dibangkitkan. Mati rambut panjang macam ni, dibangkitkan nanti macam ni lah. Mati kepala botak, dibangkitkan nanti dengan kepala botak. Jika ada tangan yang terpotong, mungkin kecil manis ke apa, tangan dia terpotong, dia potong, ataupun accident kena potong tangan tu, ataupun kaki, kemudian dia mati, maka para ulama mengatakan akan disambung nanti dekat padang mahsyar. Tubuh-tubuh yang besar, telinga terpotong, mata tercabut, lidah terpotong, tangan terpotong, kaki terpotong, dia akan dicantumkan nanti di padang mahsyar. Tapi kalau rambut kuku tak dicantumkan. Itu mengikut majoriti ulama. Mengikut majoriti ulama. Tapi Imam Ghazali kata tidak. Imam Ghazali kata dia akan dicantumkan juga rambut kuku dan sebagainya. Itu khilaf ulama kat situ lah. Maka Imam Ghazali kata janganlah mandi, janganlah potong kuku, bulu, rambut dan sebagainya ketika berjunub ataupun haid ataupun nifas. Kalau terpaksa dicabut dan dipotong juga, maka kumpul siap-siap, kumpulkan. Bila mandi nanti mandikan sekali. Biasa orang tua-tua dulu selalu buat. Perlu diberi perhatian di sini bahawa anggota tubuh yang terpisah sekiranya ia aurat ketika berada di badan, maka hukumnya aurat kekal walaupun setelah berpisah dari tubuhnya. Yang kalau kata kan, sedikitlah perhatian, sekiranya rambut dipotong, tercabut, kuku dan sebagainya, kuku tak apalah, rambut lah, lebih kepada rambut dan bulu. Yang mana rambut dan bulu orang perempuan tercabut. Bila tercabut, maka orang lelaki yang bukan mahramnya haram tengok, walaupun rambut tu dah ada kat lantai sekalipun. Walaupun dah bertahun-tahun berlalu sekalipun, tetap juga haram tengok rambut tu. Siapa haram tengok? Yang bukan mahram, ajnabi. Maka itu yang sebahagian ulama dia tak bagi perempuan-perempuan gunting rambut dekat salon yang unisex, yang laki perempuan. Kerana rambut yang dipotong, jika lepas pada tu datang customer lelaki pula, walaupun dia dah balik, perempuan yang potong rambut tadi, tapi lelaki tu tengok rambut tu, dan lelaki tu tak tahu tu rambut siapa, tetap haram juga walaupun dah tercabut. Jadi hati-hatilah. Kalau kat rumah kita jenis gugur, rambut tergugur kan, banyak kat rumah kan, maka ketika orang tetamu datang kan, dia tengok rambut tu, kena haram. Kecuali tak sengaja lah, sukar untuk diuruskan, tak apalah. Selagi boleh buang-buang ataupun lupuskan rambut tu, walaupun telah terpisah dari tubuh. Oleh yang demikian, hendaklah dilupuskan, dibuang atau ditanam supaya tidak terlihat oleh bukan mahram yang tercabut tadi. Malah sebagian ulama mengatakan, jika yang melihat tu suami dia sekalipun, maka hukumnya haram juga. Contohnya, ketika umur dia 15 tahun. Ketika umurnya 15 tahun, rambut dia panjang, dia kerat. Tak kahwin lagi lah, dia kerat. Sebab rambut dia panjang, dia sayang, dia simpan dalam almari. Pada umur dia 25 tahun, dia kahwin. Dia kahwin, dan masa dia kemas almari dia jumpa balik rambut yang dia potong pada umur 15 tahun. Sebahagian ulama mengatakan, suami dia haram tengok rambut yang terpotong tu. Yang boleh tengok, rambut yang sedang berada di kepala dia tu, dan segala gala-gala lah yang boleh tengok.
ketika aku terima nikahnya, ketika itu apa yang ada dekat isteri dia baru boleh tengok. Tapi yang telah terputus tak boleh tengok. Kerana ketika terputus, terkeratnya rambut atau bulu atau apa-apa yang diharam dilihat tadi, ketika itu suami dia yang belum jadi suami lagi haram tengok. Bila terputus dan selepas tu mereka berkahwin, tetap juga haram tengok. Tetap juga haram tengok. Kerana apa? Kerana ketika terpotong dalam keadaan lelaki itu haram tengok, walaupun dia dah kahwin. Yang dia dah kahwin tu kan boleh tengok. Dia dah kahwin, aku terima nikahnya, orang itu, perempuan itu, ketika itu apa yang ada dekat badan dan itu je yang boleh tengok. Yang dah telah terputus sebelum perkahwinan tak boleh tengok. Jadi hati-hatilah, sebagai ulama kata gitu. Baik. Seterusnya, datang mani' ibadah. Apabila terdapat penghalang ibadah, maka ditegah dari melakukan segala perkara yang diharamkan. Bila adanya darah haid dan nifas, ada mani' ibadah, keluarnya pendarahan, keluarnya darah, maka dipanggil mani' ibadah. Maka haram melakukan perkara yang diharamkan, sembahyang, puasa dan sebagainya, baca Quran dan sebagainya. Dan apabila telah masuk waktu solat, jika seorang wanita itu menangguhkan untuk menunaikannya, sehingga didatangi oleh penghalang tadi, mani' tadi, iaitu darah haid atau nifas tadi, maka seperti haid atau nifas, sekiranya jarak masa. Stop kat situ dulu. Jadi dah masuk waktu untuk sembahyang, dia menangguhkan sembahyang dia. Nantilah nak sembahyang sekejap lagi, tak ada masalah. Dia nak sembahyang, cuma dia menangguhkan aja. Ketika itu dia waktu suci lah. Kerana dia menangguhkan, menyebabkan datang haid lepas pada tu, datang mani' ibadah, datang haid, datang darah. Maka adakah dia wajib qada sembahyang tadi? Dia dah masuk waktu sembahyang, dia kata tak nak sembahyang sekarang lah, nantilah kejap lagi nak sembahyang. Sampai waktunya beberapa lama kemudian, datang mani' ibadah, datang haid atau nifas, datang haid lah kita kata. Maka adakah dia wajib qada sembahyang yang sepatutnya dia kena buat tadi, tapi dia menangguhkan? Tapi tak salah pun menangguhkan, masa kan panjang lagi. Tengok dulu, tak semestinya kena qada. Tengok dulu. Tengok apa? Sekiranya jarak masa antara masuk waktu hingga datangnya penghalang itu, masuk waktu sembahyang hingga datang penghalang, kalau haid lah, masa itu mencukupi untuk melakukan solat tersebut seringkas mungkin, maka wajib diqada solatnya apabila telah berlalu penghalang tersebut. Baru wajib qada. Perhatikan contoh berikut. Waktu asar 4:30 petang, datang mani', iaitu datang haid lah, datang darah, datang mani', datang haid nifas, pukul 4.35. Okey, maknanya pada pukul 4.30 masuk waktu, dia menangguhkan sembahyangnya, nantilah nak sembahyang pukul 5 ke, tak ada masalah. Sebab asar sampai pukul 7 lebih contohnya, dia menangguhkan sikit, maka datang mani' 4.35, ya. Dalam masa pukul 4.30 masuk waktu, dia dalam keadaan suci, menangguhkan sembahyang nanti, entah macam mana. 4.35, 5 minit kemudian datang haid, dia wajib qada asar dia tadi, wajib qada asar. Sebab apa wajib qada asar? Sebab 5 minit tadi, iaitu masuk waktu sehingga datangnya haid, iaitu 4.35, masa 5 minit tu kalau dia sembahyang asar cukup. Tak cukup sembahyang asar 15 minit, itu sembahyang dengan sunat-sunat. Ini sembahyang sekadar untuk sah, 4 hingga 5 minit saja. Maka jika 5 minit datang darah, maka dia wajib qada asar dia, kerana dia mempunyai masa waktu, tempoh waktu kadar
yang boleh kalau dia sembahyang, tapi dia menangguhkan, maka dia wajib qada. Waktu Isyak 8.40, datang mani', datang haid lah 8.42. Tengah azan 8.40 dia bunyi azan, dia kata nantilah nak sembahyang lagi pukul 9 ke pukul 10 Isyak. Tak sempat habis azan 8.42, dia rasa lain macam, rupa-rupanya keluar darah haid. Dalam masa pukul 8.40 hingga 8.42, 2 minit aja. 2 minit ni kalau solat Isyak habis ya, dalam seringkas-ringkas sembahyang, tak akan cukup. Kerana 4 rakaat minimum 5 minit. Paling kurang, tak buat yang sunat-sunat, hanya yang wajib-wajib. Yang buat seringkas mungkin, paling kurang 5 minit. Maka oleh kerana 8.40 Isyak, 8.42 datang mani', iaitu keluar haid, 2 minit, hanya 2 minit, dan 2 minit tadi tak cukup untuk melakukan Isyak, maka dia tak wajib qada. Jadi tak bolehlah kita kata asalkan dah masuk waktu, dia tak sembahyang, tiba-tiba datang haid, maka dia wajib qada lah sebab dah masuk waktu. Tak boleh kata gitu, kerana tengok dulu berapa lama setelah masuk waktu tu dan datang haid tu berapa lama. Berapa lama dia datang. Jika masa tu nak datang haid cukup untuk dia sembahyang, cuma dia je tak sembahyang, maka baru wajib qada. Jika tak cukup, iaitu 5 minit kita ambil tadi, kurang 5 minit, maka tak wajib qada. Bagi mereka yang sentiasa berhadas, daimul hadas. Apa mereka yang sentiasa berhadas? Keluar air kencing tak berhenti ke, sentiasa berhadas lah, keluar angin, silsil rih, silsil baul, istihadah dan sebagainya, disyaratkan untuk bersuci setelah masuk waktu solat. Kita dah bahas sebelum ni. Perempuan yang daimul hadath, perempuan yang keluar air kencing tak berhenti, keluar kentut tak berhenti, ataupun istihadah, keluar darah tak berhenti, maka dia wajib istinja, basuh apa sebagainya, dan wajib ambil wuduk ketika dah masuk waktu. Sebelum masuk waktu tak boleh. Kita dah bincang muka surat sebelum. Jadi macam mana keadaan orang macam ni? Disyaratkan untuk bersuci setelah masuk waktu salat. Maka pada keadaan ini ditambah masa yang diperlukan untuk bersuci, tambah lagi. Sebab dia ada masalah tadi kan. Macam mana? Mari kita tengok contoh seterusnya. Waktu asar, empat setengah, datang mani' 4.35. Macam tadi, lakih tadi. Sepatutnya kalau kita tengok muka surat sebelum, iaitu orang yang bukan daimul hadath, bukan orang istihadah, orang biasa, salim, sempurna, sihat, maka dia wajib qada. Sebab pukul 4.30 asar, dia menangguhkan sembahyangnya. 4.35 datang haid, 5 minit tu cukup untuk dia sembahyang asar, tapi dia menangguhkan, maka dia wajib qada nanti bila haidnya kering. Tapi dalam orang yang daimul hadath, orang istihadah, orang yang sentiasa keluar air kencing tak berhenti-henti, orang yang sentiasa keluar angin tak berhenti-henti, dia panggil daimul hadath, sentiasa berhadas, maka orang ini dia mesti ambil wuduk dan cuci semua dalam keadaan telah masuk waktu. Maka kena bagilah waktu tu. Okey, contohnya masa untuk dia bersuci, basuh apa semua, dan untuk dia berwuduk 5 minit. Katalah gitu 5 minit. Okey. Maka dan dia sembahyang 5 minit, tambah sembahyang pula. Dia sembahyang 5 minit. Sembahyang sekurang-kurang sembahyang 5 minit, maka keseluruhannya 10 minit. Keseluruhannya 10 minit. Sebab 5 minit untuk ambil wuduk dan cuci apa, 5 minit lagi untuk sembahyang. Itu waktu yang diperlukan untuk sembahyang asar. Kenapa dia perlukan macam tu? Sebab dia perlu basuh-basuh dan ambil wuduk ketika dah masuk waktu. Kenapa yang kes tadi tak perlu? Hanya ambil kadar waktu sembahyang saja. Sebab orang tadi tu sempurna, salim, dia tak sakit. Maka dia cuma ambil kadar masa untuk sembahyang saja, iaitu 5 minit. Yang ni dia ambil kadar masa campur bersuci, jadi 10 minit. Okey. Jadi jika 4.30 waktu asar, dia menangguhkan sembahyangnya,
Tiba-tiba 4.35 datang mani' oleh kerana dia ada masalah daimul hadath, campur waktu bersuci sekali 10 minit campur semayang dan bersuci, tiba-tiba datang mani' tadi pukul 4.35, 5 minit aja, maka tidak wajib qada solat. Sebab apa? Tak cukup masa apabila dicampur dengan bersuci. Kenapa kena campur bersuci? Kerana dia daimul hadath. Okay. Waktu asar pula. Waktu asar 4.30. Datang mani' 4.40. Maksudnya datang haid 4.40. Masa untuk bersuci 5 minit. Masa untuk dia semayang 5 minit. Tiba-tiba datang darah pukul 4.40, iaitu 10 minit. Setelah 10 minit datang darah. Sedangkan masuk waktu asar pukul 4.30. Masuk waktu asar 4.30. Jadi dia ada masa 10 minit, tapi dia tangguhkan sembahyang. Oleh kerana dia daimul hadath, dia memerlukan masa 10 minit. Dan dia daripada masuk waktu asar sehingga datang haid, sehingga dikira haid adalah 10 minit. Dia dapat kadar masa itu, maka wajib qada. Maka wajib qada. Itu sedikitlah perbahasan. Jadi kena berhati-hatilah bagi orang. Alright. Seterusnya, hilang mani', yakni hilang penghalang ibadah. Seterusnya, hilang penghalang ibadah. Yang tadi datang, yang ni hilang. Yang tadi datang, yang ni hilang. Hilang mani'. Yang tadi dalam keadaan suci, kemudian datang darah, maka kaedahnya tadi, kaedah tadi. Yang ini pula seterusnya, muka syarat seterusnya, dia sedang haid tiba-tiba suci. Dia sedang haid tiba-tiba suci. Macam mana pula? Mari kita tengok. Apabila berakhirnya penghalang ibadah, maka wajib diperlakukan seperti orang yang suci. Sekiranya hilang mani' ibadah dalam waktu solat, diwajibkan baginya untuk menunaikan solat tersebut. Wajib tunaikan solat tersebut. Tak boleh tunggu-tunggu lagi. Tak boleh tunggu-tunggu. Apabila berakhirnya penghalang ibadah, darah haid berhenti, nifas berhenti, wajib diperlakukan seperti orang yang suci. Kena buat macam orang suci. Apa orang suci? Wajib sembahyang, wajib puasa, itulah semua. Sekiranya hilang mani' ibadah dalam waktu solat, wajib solat. Jadi sebelum solat kena mandi dulu. Kena mandi dulu. Tak dibenarkan untuk menunggu 24 jam ke, tunggu dulu ke, sekecuali masa tu panjang lagi. Dia berhentinya haid, pukul 10 pagi. Tak ada masalah lah dia nak menangguhkan mandi dia. Sebab pukul 10 pagi mana ada sembahyang. Tapi kalau kera haid pukul 4 petang contohnya, sedangkan 4.40 asar, dia wajib mandi segera, sebab nanti takut-takut tak sempat.
Takut-takut tak sempat mandi, tak sempat sembahyang, habis waktu, berdosa. Jadi tak boleh tunggu-tunggu. Tak boleh tunggu-tunggu walaupun sekejap jika masa dah nak habis. Jika masa banyak lagi, tak apalah tunggu. Bagaimanapun, jika masa yang ada tidak mencukupi untuk mandi hadas, masa yang ada tak cukup untuk mandi hadas kerana hilangnya mani' tadi, berhentinya haid nifas tadi di penghujung waktu, maka tak cukup masa tu, beberapa minit je, maka wajib diqadha solat tersebut sekiranya hilang mani' dan berakhir waktu itu mendapat sekurang-kurangnya kadar masa yang memadai untuk takbiratul ihram. Ini beza dia. Inilah perbezaannya di antara datang mani' dengan hilang mani'. Tu beza je. Sebab ada orang bertukar. Jangan bertukar, jangan bertukar. Jika datang mani', apa maksud datang mani'? Jika datang mani' iaitu daripada suci kepada haid. Dia asal suci, lepas tu datang haid. Maka yang perlu dilihat adalah berapa lama daripada masa waktu sehingga datang mani' tadi. Jika dia orang yang sejahtera, tak sakit, tak ada masalah apa-apa, dah ilmu hadas tak ada, maka masa yang ada setelah masuk waktu sehingga datang mani' tadi, datang haid tadi, cukup tak kalau sembahyang? Jika cukup, dia wajib qada. Dia tengok tu. Dia tengok cukup tak kadar masa tadi untuk solat. Tapi hilang mani', dia tak ikut cukup solat atau tidak. Dia sekadar takbiratul ihram. Memadai sekadar takbiratul ihram aja. Bukan di hujung-hujung katakanlah 5 minit. 5 minit datang haid, kemudian berhenti. 5 minit setelah itu masuk waktu lain, habis waktu dah. Maka 5 minit tadi, adakah dia boleh sembahyang? Kalau dia sembahyang asar lah, kita kata dah masuk maghrib, 5 minit boleh tak sembahyang asar? Boleh sembahyang asar 5 minit tu, maka baru dia wajib qada. Tidak, tak perlu begitu. Dalam masalah hilang mani' hanya memadai untuk takbiratul ihram dengan maksud 2 saat, 2-3 saat je, memadai dah untuk mengatakan wajib dia untuk qada sembahyang itu. Tak faham? Mari kita tengok contoh. Waktu asar 4.30. Waktu asar 4.30, hilang mani' 4.29. Dia dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid dah 3, 4, 5, 6, 7 hari ni. Lepas tu pada tu pukul 4.29 hilang mani'. 4.29 berhenti darah. 4.30 masuk asar. Masuk asar 4.30. 4.30 masuk asar. Okey? Maknanya dia ada cuma seminit aja. 1 minit je dia ada. Dia antara kering darah dan habis waktu. Hilang mani'. Seminit. Wajib qada tak zuhur? Wajib qada zuhur. Nampak? Kalau dia sedang suci, dah 20-30 hari suci, tiba-tiba datang darah. Suci, tiba-tiba datang darah. Masuk waktu solat, datang darah. Tengok sejak masuk waktu solat dan darah yang datang berapa lama. Jika boleh sembahyang waktu tu, katakanlah asar-asar, iaitu 5 minit ke atas, maka wajib qada. Jika kurang 2 minit je, lepas masuk tengah-tengah azan lagi, tengah-tengah azan darah keluar, sedangkan sebelum tu suci, maknanya baru 2-3 minit, azan tengah tak habis lagi, keluar darah dah. Dia dapat waktu asar tu, dia dapat. Adakah dia wajib qada? Tak wajib qada. Sebab dilihat tempoh untuk sempurna sembahyang tadi, iaitu 5 minit. Dia tengok 5 minit. Kalau hilang mani', tak payah tak perlu, hanya kadar takbiratul ihram sahaja. Contoh,
Dia kata, dah nak masuk asar dah ni. Dia masuk bilik air. Lagi seminit nak masuk asar. Lagi seminit nak masuk asar, nak habis Zuhur. Dia masuk bilik air, lagi 30 saat. Nak masuk asar, nak habis Zuhur. Nak habis Zuhur, nak masuk asar. Lagi 30 saat. Dia ambil kapas. Lagi 15 saat. Lagi 15 saat. Nak masuk asar, nak habis Zuhur. Dia pun cek. Masih dia cek tu, lagi 5 saat. Oh, detailnya begitulah. Lagi 5 saat. Nak masuk asar, nak habis Zuhur. Dia tengok-tengok, tak ada dah. Dia cek memang tak ada. Berlalu 5 saat, bunyi azan asar. Maka dia dapat tempoh tadi dalam 5 saat. Yakin memang dah suci. 5 saat tu kalau takbiratul ihram, cukup tak? Bukan suruh sembahyang, takbir je. Allahu Akbar. Lebih pada cukup. Allahu Akbar tu satu saat setengah je. Silap-silap 1 saat je. Maka kerana dia dah telah dapat kadar takbiratul ihram, maka dia wajib qada zuhur tu. Nampak tak beza dia? Beza. Kalau datangnya manik, tengok berapa minit dia sembahyang. Kadar tu yang dikira. Hilang manik, tak payah tengok berapa lama dia sembahyang, sekadar takbiratul ihram sahaja. Okey. Bagaimanapun, jika waktu solat itu boleh dijamakkan, maka solat sebelumnya juga wajib dia qada. Wajib dia qada juga. Contohnya, mari tengok contoh tu. Perhatikan contoh di bawah dengan teliti. Waktu maghrib 7.30. Hilang manik dengan maksud darah berhentilah 7.29. Tempoh yang dia ada, darah berhenti dan habis waktu ataupun masuk waktu baru, masuk waktu maghrib, cuma 1 minit. 1 minit ni boleh untuk takbiratul ihram, sebab takbiratul ihram cuma 1 saat aja. Okey. Maka dia wajib qada asar, sebab waktu tu waktu asar. Dia telah dapat masa walaupun sekadar beberapa saat waktu asar. Maka dia kemudian masuk maghrib, maka dia wajib sembahyang asar dengan masuk qada asar, sebab dia dapat waktu walaupun pendek. Bila dia wajib qada asar, maka dia juga wajib qada zuhur. Sebab zuhur dan asar boleh dijamakkan 2. Jadi zuhur asar, maghrib isyak, 2 ni aja. Subuh tak ada, tak masuk. Jadi kalau begitu, jika seseorang perempuan keringnya haid waktu asar, maka dia wajib solat asar dan dia wajib qada zuhur. Jika seseorang itu kering waktu isyak, dia wajib solat isyak lah, jika ada masa lagi tunai. Kalau tak ada masa dah, wajib qada isyak lah. Okey. Dan dia wajib qada maghrib. Jika berhenti haid waktu duha, waktu pukul 8 pagi, tak ada kena qada apa-apa. Jika dia kering haid waktu subuh, maka subuh je wajib solat jika ada waktu lagi. Jika ujung-ujung subuh kering haid, maka ujung-ujung subuh kering haid, maka dia wajib qada subuh saja. Tak wajib qada isyak, tak wajib. Dia hanya kering pada waktu asar dan isyak sahaja. Yang diwajibkan untuk qada sekali zuhur ataupun maghrib. Alright. Walaupun waktu asar yang dia dapat cuma beberapa saat. Dia dapat waktu asar, dah nak masuk maghrib, dah. Nak masuk ujung-ujung dah nak masuk maghrib. Lagi 5 saat nak masuk maghrib, darah kering. Maka dia wajib qada asar. Bila dia wajib qada asar, dia wajib qada zuhur juga. Okey, tengok contoh yang kedua. Waktu subuh pukul 6 pagi. Hilang manik, iaitu berhenti darah 5.59. Tempoh yang ada hilang manik, berhenti darah, sehingga waktu subuh cuma 1 minit. Yang diperlukan bukan 1 minit. Kadar takbiratul ihram 1-2 saat aja yang diperlukan. Dia dapat 1 minit waktu tu. Maka dia wajib qada isyak, sebab dia dapat waktu isyak walaupun hujung-hujung. Okey? Bila dia wajib qada isyak, maka secara automatik dia wajib qada maghrib juga. Contoh seterusnya, waktu asar 4.30, hilang manik, berhenti darah 4.29. Tempoh 1 minit. Maknanya dia kering waktu zuhur lah. 4.29 tu waktu zuhur. Maka 4.29 waktu zuhur, dia dapat masa 1 minit waktu zuhur, iaitu 4.29 ujung-ujung dah.
4.30 asar. Maka dia dapat waktu Zuhur. Dia dapat seminit, banyak ratus minit. Cukup sekadar dapat 1-2 saat saja, dah dia kena qada Zuhur. Ini kan pula dapat 1 minit, lagi lama masa tu. Maka dia wajib sembahyang Zuhur, tapi dah habis waktu, maka wajib dia qada Zuhur. Adakah wajib qada subuh? Tak wajib. Zuhur saja. Yang wajib qada waktu yang sebelum hanya berhenti pada waktu Isyak dan waktu Asar sahaja. Wallahu alam. Maka habislah kita penutupnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Surah Ad-Duha ayat 11. Menyebut-nyebut nikmat Allah. Banyak nikmat Allah ni. Nikmat Allah, banyak yang Allah bagi nikmat. Menyebut-nyebut nikmat, terutamanya nikmat iman dan hidayah, merupakan salah satu cara untuk menzahirkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan nikmat itu. Dan cara melahirkan kesyukuran yang sempurna ialah berbakti kepada para hambanya. Itulah cara amali bersyukur, dan itulah kenangan nikmat secara senyap yang berguna dan mulia. Maka ceritakanlah nikmat ilmu yang dapat dalam buku ini, yang didapati di sini, sebagai isyarat menandakan kesyukuran dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat ini. Maka sebarkan ilmu yang kita dapat, sebarkan, hadiahkan buku ini kepada mereka-mereka, sebagai tanda nikmat yang Allah bagi. Kita bersyukur dengan kita menyebut-nyebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita sebut-sebut. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Telah selesai mengemas kini risalah ini pada jam 2.20 pagi bertarikh 17 Rejab 1444 bersamaan 8 Februari 2023 di Sutra Villa 2, Pantai Pelindung Berserah, Kuantan, Pahang. Wa sallallahu wa sallama wa barik ala abduhu wa rasuluh nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.